Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga UiTM. Yang berbahagia, Prof. Dato' TS Dr. Hajah Roziah Jano, Naib Chancellor UiTM, Pengurusan Kanan Universiti, Ketua-Ketua Jabatan, Ibu Bapa, Bakal Mahasiswa UiTM dan hadirin sekalian. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu di dalam Expo Selangkah ke UiTM 2022 yang diadakan secara maya bermula 16 hingga 17 Jun 2022 di channel YouTube rasmi UiTM. Pertamanya, setinggi-tinggi tahniah kepada adik-adik semua di atas kejayaan mendapat keputusan SPM. Semoga keputusan yang diperolehi menjadi titik permulaan dalam menentukan masa hadapan adik-adik semua. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan semua tentang UiTM, di mana peluang yang ada untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Izinkan saya berkongsi dengan adik-adik slide pembentangan saya pada pagi ini. Okey, pertamanya saya ingin menyeru kepada bakal-bakal mahasiswa di luar sana untuk menjadikan UiTM sebagai pilihan pertama. Pilih UiTM sebagai pilihan adik-adik semua kerana UiTM ini merupakan universiti yang paling besar di Malaysia yang mempunyai banyak ruang dan tempat pengajian untuk dijadikan pilihan untuk bakal-bakal mahasiswa UiTM. Jadi terlebih dahulu saya ingin berkongsikan sedikit sebanyak tentang Expo Selangkah ke UiTM yang dia akan diadakan secara hybrid, di mana pada hari ini dan esok secara maya di YouTube UiTM Channel, manakala pada 18 dan 19 Jun 2022 diadakan secara fizikal di ICT Convention Center at Central Walk Shah Alam. Dan program selangkah ini diadakan selama 4 hari, 2 hari secara maya dan 2 hari secara fizikal bermula 8.30 pagi sehingga 5 petang. Bagi adik-adik yang akan hadir secara fizikal, diminta untuk bersama-sama membawa salinan slip SPM, STPM, diploma atau sijil-sijil yang setara untuk semakan. Dan adik-adik juga sebelum hadir boleh juga membuat semakan di sistem UiTM iaitu sistem semak syarah di selangkah.uitm.edu.my. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada adik-adik, pada ibu bapa yang hadir pada hari ini secara maya. Pertamanya perangan tentang UiTM, maklumat tentang dasar, panduan tata cara terkini di peringkat Kementerian Universiti, proses dan cara pengambilan pelajar, tarikh-tarikh penting permohonan dan juga tips-tips penting permohonan. Okey, apa yang adik-adik perlu tahu tentang UiTM? So ini adalah berkaitan UiTM data dan statistik yang kita telah kemasbini sehingga Mei 2022, di mana enrolment terkini UiTM adalah sebanyak 185,400. Kita telah melahirkan graduan sebanyak 943,450. Kita mempunyai staf 18,469, manakala kita mempunyai akademik program sebanyak 513. Ini adalah taburan ataupun komposisi kampus UiTM, di mana kita ada satu kampus utama di Shah Alam, kita ada 12 kampus cawangan, 21 kampus satelit, manakala keseluruhannya kita ada 34 kampus keseluruhan. So kalau adik-adik lihat berdasarkan peta yang ada di Rajah menunjukkan UiTM berada di serata negeri, di seluruh Malaysia, di seluruh pelosok Malaysia, di mana ini membuka ataupun memberi peluang lebih banyak kepada adik-adik untuk masuk ke UiTM. Setiap negeri kita ada. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada ini untuk memilih UiTM sebagai pilihan pertama. Ini adalah Faculties and Academic Center, di mana kita ada 31 Faculty and Academic Center, kita ada Social Science and Humanities, kita ada Business and Management, kita ada Science and Technology, dan kita juga ada Pusat Akademik. Ini adalah pencapaian UiTM yang terkini, di mana kita telah berjaya melonjak daripada 50% sebelum ini kepada 46% in QS World University Ranking 2023. Di mana sebelum ini kita berada di tangga 338 bagi Academic Reputation, manakala bagi Employer Reputation kita berada di tangga 200. Bagi tahun 2023, peningkatan yang ketara iaitu kepada 317 bagi Academic Reputation, manakala bagi Employer Reputation kepada 195. Ini adalah bagi the Impact Ranking Time Higher Education, Impact Ranking 2022.
di mana di peringkat Malaysia kita berada di tangga kedua, manakala di peringkat global kita berada di tangga 101 sehingga 200. Kita juga berasa bangga berada di dalam rank universiti di mana impact ranking SDG 17 kita top 50, SDG 5 top 60, SDG 1 kita berada di top 80, manakala SDG 7 kita berada di top 100. Bagi QS World University Ranking by Subject 2022, kita berada di top 50 bagi subjek Hospitality and Leisure Management, top 150 bagi Petrol Engineering, top 200 bagi Architecture Built Environment, top 300 bagi Accounting and Finance, top 350 bagi Law, Pharmacy and Pharmacology, top 400 bagi Business and Management Studies, Engineering, Electrical, Electronic, top 410 bagi Engineering, Chemical, Agriculture and Forestry, top 500 bagi Engineering, Mechanical, Aeronautical, Manufacturing Medicine, Economic and Econometric, manakala top 550 bagi Computer Science and Information System. So kat sini kita lihat, adik-adik boleh lihat pencapaian UiTM yang di mana sungguh pun UiTM ni merupakan universiti yang paling besar di Malaysia, namun dari segi pencapaian yang kita berada di tangkap yang sangat baik di peringkat dunia. So kita berjaya, Asia we made it. 221 kita 100N, manakala 222 105 bagi QS University Ranking Asia. Ini adalah pencapaian kita bagi sukan di mana UiTM juga telah melahirkan banyak atlet. Yang ini kita telah hantar Nur Hazirah Haizati, pelajar pendidikan jasmani dan kesihatan yang mewakili negara dalam acara petong bagi sukan Si Hanoi Vietnam baru ini. Ini juga UiTM juga telah muncul juara Carnival Sukan menjadi Sukan Universiti Malaysia masuk bagi 2022 buat kali ketiga berturut-turut. Mana dalam segi sukan juga mahasiswa UiTM berada di tahap yang sangat membanggakan. Bagi ACCA FIA ini tidak orang kata perlu dinafikan lagi, memang kita lihat saban kali setiap tahun pelajar UiTM memperoleh markah tertinggi bagi ACCA FIA di mana pada kali ini pelajar kita Nur Anis Syafiqah Zumi Azlan berjaya mendapat one in Malaysia and one in the world bagi subjek paper MA1 Management Information. Ini adalah satu pencapaian sangat baik bagi Fakulti Perakaunan. Ini antara alumni yang telah berjaya dilahirkan oleh UiTM, alumni tersohor kita. Boleh lihat di situ antaranya Datuk Norifah Kamsul merupakan pengurusi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, merupakan alumni Fakulti Pengurusan Perniagaan, Datuk Ahmad Badri, alumni Hartanah, Datuk Hazimah, Diploma Pengurusan Perniagaan, Nora Abdul-Manap, Maybank daripada perbankan, Datuk Kamarudin Maranon merupakan Diploma Sains Actuary, Asia punya pengerusi, kemudian KSU, Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Buah Iklim sebelum ini, di mana merupakan Diploma Pengurusan Awam, Datuk Ayah Dr. Siti Hamisah Tafsir, Tan Sri Datuk Ahmad Kamapiah Cik Osman, merupakan pengurusi kumpulan UMW Holding yang merupakan Diploma Statistik. Ini antaranya lagi, kita ada banyak macam-macam alumni yang telah dilahirkan oleh UiTM dalam pelbagai bidang. Kat situ kita lihat ada salah seorangnya penyanyi yang merupakan graduan undang-undang, Yunalis Mat Zarai, yang merupakan penyanyi penulis lirik antarabangsa, merupakan ijazah sarjana muda kepujian undang-undang. Apa yang adik-adik perlu tahu tentang keistimewaan UiTM? So UiTM ni seperti yang sedia maklum, UiTM merupakan universiti awam yuran yang paling rendah. Anggaran yuran kita bermula di antara 500 hingga 700 per semester adik-adik per semester. Okey, kemudian kita merupakan program yang paling banyak ditawarkan berbanding universiti-universiti lain, pencapaian fakulti yang baik, sistem akademik UiTM dan juga merupakan dari universiti terbesar di dunia. Dan kita lihat lagi seperti yang sebut tadi, yuran pengajian yang lebih murah berbanding universiti awam lain. Kemudian kita ada program Flas Tahfiz. Program ini khusus untuk pelajar lepasan tahfiz seluruh negara yang merupakan program untuk melahirkan profesional dari segi bidang bidang profesional dan juga mempunyai watak Al-Quran, mengamalkan ciri-ciri Islam. Okay, kemudian Week Without Wall, kemudian kita ada Wisdom Wednesday, kita ada MOOC, kita ada 2U1I di mana 2U1I ini 2 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Ini merupakan kemudahan-kemudahan yang ada di UiTM. Antaranya kita ada stadium UiTM, merupakan stadium yang diiktiraf oleh FIFA. Kemudian kita ada hospital UiTM, okay? The largest teaching hospital in Southeast Asia, paling besar.
di Southeast Asia untuk hospital pengajaran. Kemudian kita ada swimming pool bersaiz Olimpik. Kemudian kita ada galeri Tuanku Nur Zahirah dan kita ada UiTM Broadcasting Studio di kampus Rembah. So ini antara kemudahan-kemudahan yang ada di UiTM. Banyak lagi kemudahan-kemudahan yang ada di kampus-kampus negeri juga. Okey, ini yang saya sebut tadi, program Pelatahfiz. Ini program-program khusus untuk pelajar-pelajar daripada lepasan tahfiz yang ada ambil subjek tahfiz waktu di sekolah. Okey, ini kurikulum yang dirangka khusus di mana pelajar-pelajar tahfiz ni akan mendaftar khusus kurikulum bagi 5 semester bermula daripada semester pengajian pertama. So adik-adik yang berminat lepasan tahfiz ni boleh sambung pengajian di UiTM. Ini yang saya sebut tadi, Fakulti Perakaunan UiTM berada kedudukan antara 5 terbaik di Malaysia dan 250 terbaik di dunia dalam US World Ranking. Pencapaian pelajar kita sangat membanggakan seperti yang saya tunjuk awal tadi, bertaraf global pelajar Fakulti Perakaunan ini. Seterusnya, bagi farmasi memenuhi pasaran, pelajar-pelajar kita graduan farmasi ini memang memenuhi pasaran, 100% mendapat peluang pekerjaan bagi farmasi UiTM. Bagi sains komputer dan matematik, 81% dalam semua sektor. Banyak bakat-bakat ataupun alumni yang telah dilahirkan oleh fakulti ini, di antaranya Datuk Mahadi, Datuk Bali Syam, Tan Sri Hamad Kamampiah. Ini ada antara alumni-alumni yang telah dilahirkan oleh UiTM. Fakulti muzik juga, kita ada antara alumni-alumninya, Iman Troy, ini antara artis-artis yang kebanyakan adik-adik yang kenal lah. Generasi baru ni. Okey, Fakulti Seni Bina Perancangan Ukur banyak juga melahirkan alumni-alumni yang terkemuka bagi FSPU ni. Okey, seterusnya Fakulti Undang-Undang, antara yang terbaik di Malaysia, banyak alumni-alumni tersohor telah dilahirkan oleh fakulti ini, di antaranya bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjun, dan antara program-program yang terbaik di Universiti Awam merupakan program undang-undang UiTM. Di mana program undang-undang UiTM ni merupakan program yang istimewa, di mana di tahun akhir pelajar fakulti undang-undang ni didedahkan secara praktikal kepada proses seperti bekerja di luar. You kena masuk pagi, kena punch card, kena pakai black and white, memang betul-betul dah macam lawyer ataupun you bertugas di bidang kehakiman. Ini antara kelebihan bagi fakulti undang-undang UiTM. Fakulti pengajian kejuruteraan awam, di mana kita banyak juga melahirkan alumni-alumni terkemuka, di antaranya Datuk Wan Nazri, Ketua Jurutera yang telah mereka ataupun yang telah design menara jam di Kota Mekah. So kalau adik-adik yang pernah ataupun ibu bapa yang pernah ke Kota Mekah pasti tahu menara jam yang tersegap indah menghadap Kaabah tu adalah rekaan mahasiswa UiTM, alumni UiTM sendiri. Graduan optometri juga mendapat peluang pekerjaan yang sangat baik. Graduan sains sukan ini pun tidak dinafikan. Pelajar-pelajar kita, alumni, memang banyak berada di tempat yang berjaya. Antaranya salah seorangnya Datuk Mukarabin yang pendaki Everest, anak Melayu pertama, merupakan graduan sains sukan UiTM. Okey, jadi pilihlah UiTM sebagai pilihan pertama. Ayuh adik-adik, dalam tempoh kemas kini yang telah dibuka bermula 1 Jun dan akan ditutup pada 28 Jun ini, pilih UiTM sebagai pilihan pertama. So apa syarat kemasukan ke UiTM? So pertamanya syarat am dan syarat khas program, warga negara, keturunan Melayu, anak negeri Sabah Sarawak, anak negeri Sarawak dan orang asli saja dan tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan jenayah. So kita ada 2 sesi. Sesi pertama yang sedang berlangsung sekarang ini iaitu sesi September di bawah UPU yang tengah diproses sekarang ini, manakala sesi 2 ambilan Mac di bawah UiTM sendiri. Okey, bahagian pertama lepasan SPM kita ada 2 kategori A, iaitu tahun semasa bagi SPM 2021 yang baru saja dapat keputusan, manakala kategori B bagi tahun 2020 dan 2019. Okey, ini syarat am lepasan SPM. Asasi perlu 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan seluruh sejarah, manakala bagi diploma 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan seluruh sejarah. Okey. Dan diploma 3 kepujian lulus bahasa Melayu dan sejarah, manakala sijil mesti menduduki pelajaran sijil Malaysia, boleh membaca, menulis dan mengira. Ini syarat am lepasan SPM bagi permohonan secara UPU online.
14 panduan permohonan ini adalah tata cara yang telah dikongsikan oleh pihak KPT, perlu memohon melalui UPU online. So yang paling penting adik kena kemas kini, simpan butang simpan, klik butang simpan, cetak slip permohonan, simpan slip permohonan dan jangan tunggu saat akhir untuk kemas kini permohonan. 28 hari bulan adalah tarikh terakhir, jangan tunggu 28 hari bulan baru untuk kemas kini. Okey, panduan memilih program pengajian, lepasi syarat am dan syarat khas institusi, pilih program yang minat, pilih ikut keutamaan, rujuk kaunselor dan juga lihat pada bidang dan institusi agensi yang adik-adik minat. Okey, kenapa berjaya? Kenapa gagal? Borang permohonan diterima oleh UPU, penuhi syarat, ada kekosongan tempat, berjaya dalam temuduga, kedudukan merit tinggi. Kenapa gagal? Tidak tekan butang simpan, tidak penuhi syarat, tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif, gagal dalam saringan temuduga dan kedudukan merit rendah. Ini antara info ringkas program asasi, diploma dan sarjana muda seni bina AP 243 bagi tahun 2022 di UiTM. Kita ada 84 program bagi lepasan SPM. So kita ada 2 program baru, diploma teknologi geospatial, manakala diploma keusahawan dan tani ditawarkan oleh Fakulti Perdagangan dan Agroteknologi. So tarikh-tarikh penting adik-adik kena ingat, temuduga telah selesai 9 hingga 10 Jun, keputusan dijangka pada 22 Julai, pendaftaran pada 23 Julai, kuliah dijangka bagi asasi pada Ogos, manakala bagi diploma Oktober nanti. So rayuan dijangka pada hujung Ogos nanti. So adik-adik kena peka dengan tarikh yang telah dipaparkan. So ini saya sebut tadi di UiTM bagi lepasan SPM kita ada 5 program asasi, 78 diploma, manakala 1 sarjana muda. Ini satu-satunya program sarjana muda yang ditawarkan untuk lepasan SPM. Universiti lain pun tak ada, hanya UiTM sahaja ada sarjana muda architecture ataupun seni bina bagi lepasan SPM. So ini syarat-syarat kemasukan saya ada sebut tadi. Okay, ini syarat bagi program asasi ada 5 kepujian. Berbanding diploma tadi, asasi memerlukan 5 kepujian. Manakala diploma hanya memerlukan 3 kepujian sahaja. Syarat am dan syarat khas diploma ni saya sebut tadi 3 kepujian saja. Namun bagi diploma herba ada syarat khas di mana perlu kepujian dalam matematik atau matematik tambahan, bahasa Inggeris dan juga lulus kimia dan biologi. Ini untuk diploma pengeluaran herba. So, ini laluan bagi asasi diploma dan sarjana muda sains seni bina. Ini merupakan program permintaan tinggi dan juga program berpotensi. So kalau kita lihat di sini program permintaan tinggi ini merupakan program yang mendapat permintaan yang sangat tinggi setiap kali sesi kemasukan dibuka. So kalau kita lihat kat situ antaranya sains komputer, perakaunan, seni lukis dan seni reka, pengajian perniagaan, pentadbiran awam, asasi sains, pengajian perbankan, pengurusan teknologi pejabat, pengurusan maklumat dan juga kejururawatan. Ini program yang demand tinggi. So adik-adik kalau nak mohon program ini pastikan adik-adik mempunyai merit yang tinggi. Manakala program berpotensi untuk ditawarkan, program-program ini ada peluang. Sekiranya adik berminat untuk program-program ini, adik-adik boleh mohon dan ada kemungkinan besar untuk ditawarkan. Sekiranya adik minat boleh mohon program ini. Di antaranya program herba, aquaculture, perkayuan, teknologi polimer, teknologi tekstil, industri higien dan teknologi keselamatan, kesihatan persetaran, pengajian perniagaan insurans, sains geometrik dan juga kimia industri. So saya akan kongsikan sedikit tentang pra-pendidikan tinggi seperti mana yang ramai sedia maklum UiTM ada satu laluan di mana bagi pelajar-pelajar yang mempunyai keputusan yang agak kurang sedikit berbanding yang lain iaitu kita ada laluan ke pra-diploma. Kita ada B40, non-B40, atlet dan juga orang asli. Ini bagi pra-diploma. So apa syarat nak masuk pra-diploma ni? Minimal 3 kredit termasuk kepujian bahasa Melayu, lulus sejarah dan syarat khas program lulus matematik dan lulus bahasa Inggeris. So kita lihat kat sini kita ada 5 program ditawarkan: pra-diploma perdagangan, pra-diploma sains, pra-diploma sains aliran STEM, pra-diploma agroteknologi, pra-diploma pengajian Islam. Pra-diploma ni semua 6 bulan satu semester kecuali pra-diploma sains aliran STEM. Ini setahun. Dan specialnya atau istimewanya program pra-diploma ni pelajar-pelajar yang layak diberi bantuan keuangan. So ada dipaparkan di situ bagi pendapatan ibu bapa ataupun keluarga di bawah 500, allowance-nya lebih kurang RM425
sebulan, tiada yuran pengajian dan juga mendapat pengecualian yuran asrama. Okey, kita lihat bagi lepasan STPM diploma setaraf. So bagi lepasan STPM setaraf, kita ada bagi STPM 2021, matrik, STAM dan juga diploma setaraf. So ini antara syarat-syarat amnya. Bagi STPM, SPM, Kepujian Bahasa Melayu dan Lulus Sejarah, PNGK 2.0 dan MUAT Band 1. Bagi matrik asasi, Kepujian Bahasa Melayu, Lulus Sejarah, PNGK minimum 2.0, MUAT Band 1, manakala STAM, Kepujian Bahasa Melayu, Lulus Sejarah, Pangkat Jahit dan juga MUAT Band 1. Itu syarat am. So ini kelayakan diploma atau setaraf. Dan harus diingat bagi pelajar-pelajar yang memohon kemasukan bagi sarjana muda, adik-adik harus mempunyai MUAT. Itu adalah syarat wajib yang telah ditetapkan bagi memasuki universiti, perlu ada MUAT. MUAT ni bergantung kepada program yang adik-adik minta. So kita ada 164 program sarjana muda UiTM dan taburan kampus. So ini antara program baru yang ada ditawarkan bagi sarjana muda bagi tahun 2022. So ini program baru bagi kategori TVET, lepasan DVM, DKM, DLKM. So bagi lepasan DVM daripada kuliah vocational, adik-adik boleh mohon untuk 6 program ini yang telah ditawarkan. InsyaAllah di masa akan datang, pihak fakulti dalam proses semakan syarat untuk memberi peluang lebih banyak kepada kategori TVET ini untuk memohon masuk ke UiTM. Ini merupakan program permintaan tinggi yang ditawarkan oleh UiTM. So kita lihat kat situ, kalau nak masuk program-program ini harus mempunyai merit yang tinggi, iaitu pertama perakaunan, pentadbiran perniagaan kewangan, pentadbiran perniagaan sumber manusia, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, ukur bahan, sains pentadbiran, komunikasi massa, sistem pejabat dan sarjana muda undang-undang. Ini program-program yang memang persaingannya sangat sengit. Manakala ini program berpotensi yang adik-adik sekiranya minat boleh mohon program-program ini. Kesihatan dan kecergasan, teater sinografi, perniagaan muzik, sains teknologi marine, seni muzik komposisi, sains bahan dan teknologi, agroteknologi, biotek tumbuhan, seni reka logam kontemporari, seramik perindustrian dan sains agroteknologi horticulture. Dan kita juga di UiTM ada menawarkan program Dwi Ijazah. Ada 7 program khususnya bagi Dwi Ijazah ni. Jadi siapa yang berminat program Dwi Ijazah ni boleh mohon. Okey, ada 7 program ditawarkan bagi Dwi Ijazah ini. So apa yang membezakan program Dwi Ijazah ini dengan program sarjana muda biasa? So tempoh masa pengajian 4 tahun, lebih sedikitlah setahun berbanding sarjana muda 3 tahun. 9 semester, adik-adik akan dapat 2 scroll ijazah, 2 transkrip dan juga yuran pengajian sama seperti program asal. Jadi tak perlu bayar 2 yuran, bayar 1 saja. Adik-adik akan dapat 2 scroll ijazah. Okey, ini merupakan program kompetitif yang memang permohonannya ramai tapi kuota pengambilan yang sedikit. COP yang tinggi. Antara programnya, program di bawah Fakulti Perubatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Farmasi dan juga Fakulti Sains Kesihatan. So kalau kat situ kita lihat tempoh pengajian 5 tahun, CGPA minimum pun 3.75. So aliran sains hayat dan juga sains komputer. Dan ia merupakan program bertemu juga. So, kita lihat juga Fakulti Pergigian pun sama, CGPA 3.5, MUAT Band 3 merupakan program bertemu juga. Ini program farmasi CGPA minimum 3.5 juga merupakan program bertemu juga. Program perakaunan CGPA minimal 3.0, MUAT Band 3 juga lulus SPM dapat 4 kemudian termasuk math ataupun matematik tambahan. So apa yang adik-adik perlu buat dan juga ibu bapa dalam menentukan pemilihan masuk ke universiti? So pertamanya bincanglah dengan ibu bapa. Berikanlah cadangan-cadangan untuk hala tuju adik-adik nak ke mana dan sebagainya. Lihat juga keputusan SPM, STPM ataupun diploma bagi program-program yang adik minat dan juga fahami syarat program. Okey, boleh buat semakan syarat kelayakan program. Pertamanya di panduan UPU, di syarat UiTM dan juga di sistem semak syarat. UiTM telah sediakan satu sistem semak syarat, adik-adik type saja
di Google selangkah di uitm.edu.my, dia akan keluar. Sistem masukkan keputusan adik-adik dan adik-adik boleh tahu program apa yang adik-adik layak untuk mohon ke UiTM. Okey, ini tarikh-tarikh penting yang perlu diingati. Yang pertamanya tarikh permohonan dibuka dan ditutup, dan akhir sekali tarikh hebahan keputusan permohonan, tarikh rayuan dan tarikh pendaftaran. Adik-adik kena ingat yang penting apabila telah mendapat tawaran, jangan lupa daftar. Seringkali berlaku bagi sesi sebelum ni, banyak pelajar apabila telah mendapat tawaran lupa nak klik daftar. Okay, yang paling penting adalah daftar itu. Apabila adik-adik dah daftar, itulah yang menentukan adik-adik telah menjadi mahasiswa UiTM. Selagi tak daftar, selagi itulah tidak dianggap sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Okey, ini tarikh-tarikh penting bagi asasi dan diploma. Seperti yang saya sebut tadi, minggu temu duga baru saja selesai. Keputusan dijangka pada Julai nanti, hujung Julai, manakala pendaftaran bagi asasi dijangka pada hujung Julai sehingga Ogos secara online, manakala bagi diploma juga secara online dijangka pada hujung Julai sehingga Ogos nanti. Bagi sarjana muda, temu duga juga sedang berjalan sehingga Julai nanti. Keputusan dijangka pada September, hujung September, surat tawaran dijangka pada hujung September, pendaftaran dijangka juga pada hujung September sehingga awal Oktober. So, kena ingat tarikh-tarikh ini. Okey, strategi pemilihan program. Pertamanya, pilihlah UiTM sebagai pilihan pertama. Kenapa sebagai pilihan pertama? Seringkali setiap semester apabila rayuan berlaku, kita akan buat semakan. Pelajar-pelajar yang tidak memilih UiTM, tetapi apabila tidak berjaya, barulah mereka letak UiTM. Jadi kalau betul-betul nak masuk UiTM, pilihlah UiTM sebagai pilihan pertama. Kami di bahagian pengambilan kita boleh semak. Adik-adik semua kita boleh semak. Sama adik-adik meletakkan UiTM ni sebagai pilihan pertama. Jangan bila tak dapat nanti merayu barulah nak pilih UiTM. Sepatutnya daripada awal lagi adik-adik telah menetapkan hala tuju adik-adik, pilihan adik-adik untuk masuk UiTM. Kemudian cukup syarat kelayakan, pilih program yang adik-adik berminat dan pilihlah program yang tepat dan betul. Dan seperti semua orang sedia maklum, UiTM ni merupakan satu universiti yang paling besar di Malaysia dan kita ada kampus di seluruh negara. Penempatan kampus bagi calon yang berjaya adalah ikut ketetapan UiTM dan juga muktamad. Tiada sebarang pertukaran kampus atau program adalah dibenarkan. Jadi bagi calon-calon yang telah mendapat tempat di UiTM, pastikan adik-adik bersedia untuk ditawarkan di mana-mana kampus. Sebab apa? Sebab kita harus faham tidak semua program ada ditawarkan di setiap kampus. Dan bagi pelajar diploma, adik-adik kena ingat, diploma UiTM berada di kampus-kampus negeri. Nanti ada pula yang ingat diploma UiTM tak ada di Shah Alam ke, tidak ada di Puncak Perdana ke ataupun di Puncak Alam. Diploma adalah di kampus negeri. Manakala ijazah ada di kampus induk dan ada juga di kampus negeri. Jadi bagi saya, adik-adik harus set minda daripada awal lagi di mana adik-adik akan ditawarkan di mana-mana kampus UiTM. Dan dalam sistem UPU pun telah ditambah baik di mana adik-adik boleh tengok kat situ program yang adik-adik mohon ada ditawarkan di kampus mana. So kalau adik-adik pilih contoh program perakaunan, perakaunan ni ada di kampus mana. So set in your mind kalau mohon akaun akan dapat di kampus mana. So antara je. Tidak semestinya akan dapat yang adik-adik nak. Jadi kita cuba bantu untuk memberi penempatan seberapa dekat mungkin dengan alamat adik-adik. Namun demikian tidak semua kita mampu beri. Jadi bagi saya pergilah ke kampus-kampus UiTM di setiap negeri, pilih program-program yang sesuai dan datanglah ke kampus tersebut dan saya yakin apabila adik-adik telah hadir ke kampus tersebut, adik-adik akan tahu istimewanya kampus-kampus UiTM. Setiap kampus ada kelebihan masing-masing. Okey, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh hubungi kami di talian tersebut dan juga di Facebook rasmi bahagian pengambilan pelajar. Kita ada sistem chat talk to di mana ada pegawai yang akan bertugas sepanjang masa berjawab untuk menjawab sebarang persoalan daripada adik-adik semua. So, ini adalah laman Facebook rasmi pengambilan pelajar.
Okey, sebelum saya selesaikan ataupun saya tamatkan perkongsian saya pada hari ini, selepas ini adik-adik boleh scan QR code ini boleh scan QR code ini untuk ke UiTM channel UiTM channel di situ kita ada sediakan YouTube rasmi yang masuk ke fakulti-fakulti atau program-program yang adik berminat untuk dapatkan maklumat lanjut. Jangan lupa tengok di saluran UiTM channel ni, scan saja QR code ini. Kemudian kita ada juga chat room yang telah disediakan oleh pihak kami sendiri bahagian pengambilan dan juga pihak fakulti ataupun program. So di chat room tu ada pegawai-pegawai yang bertugas daripada pagi ini sehingga ke petang untuk menjawab sebarang soalan dan pertanyaan yang diutarakan oleh adik-adik ataupun ibu bapa. So scan saja chat room ni, QR code ini, masuk terus dan kat situ ada pegawai-pegawai yang akan bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh adik-adik dan ataupun ibu bapa semua. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua di atas kesudian ataupun kerjasama yang diberikan sepanjang sesi Maya selangkah ini. Saya ucapkan terima kasih selagi. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan adik-adik semua dalam menentukan hala tuju masing-masing di peringkat pengajian tinggi. Jangan lupa 18 dan 19 ini kita ada expo selangkah ke UiTM secara fizikal. Di Shah Alam diadakan di ICT Convention Center di Central Walk di ICT. So jangan lupa untuk hadir. Sekiranya ada lagi maklumat lebih lanjut yang adik-adik mahukan, boleh datang ke expo selangkah secara fizikal. Bawa rakan-rakan, bawa ibu bapa, boleh datang dengan kawan-kawan sekolah dan sebagainya. So untuk expo Maya ni kita ada 2 hari, 16 dan juga 17. So kalau ada lagi pertanyaan yang tidak dapat dijawab pada hari ini, ramai sangat masuk chat room, tak sempat nak tanya soalan, boleh masuk pada esoknya 17 Jun. Kalau tak, maklumat tu still lagi tak lengkap, masih lagi rasa tak puas hati, datang secara fizikal. Fizikal pun kita buat 4 hari. Julung-julung kalinya expo selangkah ni diadakan secara 4 hari. 2 hari secara maya dan 2 hari secara fizikal. Ini untuk bagi peluang kepada rakyat-rakyat Malaysia seluruh negara untuk dapat maklumat tentang kemasukan ke UiTM khususnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada adik-adik semua di atas kesudian mendengar sesi perkongsian daripada saya pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga UiTM.